Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi Khamis 12 hari bulan 11 2020 kita teruskan pengajian kita dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah juzuk yang ke-10 bermula ayat yang ke-73. Ayat 73. Tafsir pimpinan muka surat 360. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Kita masih lagi dalam jihad menentang munafiqin, kufar dan munafikin. Allah letak sekali dua ni. Kafir terang-terang, zahir orang panggil. Munafikin kafir tersembunyi. Ini bahaya ni. Mana bahaya munafik dengan kafir tulen? Jawabnya bahaya yang tersembunyi. Hak tulen kita tahu dah. Kafir tu kita berhati-hati awal lagi. Tapi munafikin ni duduk sekali dengan kita dalam sah sembahyang. Duduk sekali dengan kita dalam majlis ilmu, ada juga dia ujung-ujung cotek pi atas kepala atas nama Islam. Mana faham bahaya. Sebab itu pendedahan Allah Ta'ala dedahkan dalam ayat ni cukup panjang. Berapa siri dah kita baca, berapa ayat dah kita tadabbur cerita dia tentang munafikin. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala suruh kita muqata'ah, jauhkan diri, baikot daripada puak kafir dengan munafikin. Maka dalam ayat ini bukan sekadar baikot, perintah lawan. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi sallallahu alaihi wasallam, jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim, berjihadlah menentang orang-orang kafir. Orang kafir mana tu? Orang kafir yang menentang Islam. Bukan semua non muslim kita kena lawan. Ada non muslim yang baik-baik, yang aman damai, tak ada kacau, yang ni kita biarkan. Kita jangan kacau dia, kan? Yang kedua, munafiqin in azharu nifaqahum,
Puak munafik mana ni? Tanda puak munafikin yang menzahirkan kemunafikan mereka. Munafikin yang menzahirkan kemunafikan mereka. Bil hujjati lirraddi syubhatihim. Kita lawan dia dengan senjata kalau dia zahir lawan kita. Kita lawan dia dengan hujah, dengan lidah. Sekiranya mereka hanya menimbulkan keraguan, menimbulkan syubhat, kita lawan. Dan kita jatuhkan hukuman hudud mana-mana orang yang langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Mana munafik ini payah. Muamalah kita dengan dia masih lagi di bawah skop muamalah orang Islam. Muamalah kita dengan dia muamalah siapa? Muamalah orang Islam. Sebab apa? Sebab dia mengaku Islam. Kita nak kata macam mana? Kan? Kita nak kata apa ke dia? Sebab dia mengaku dia orang Islam. Jadi maka kita terpaksa kena apa? Kena interaksi secara zahirnya, begitulah keadaan. Jahidil kufar waghluz alaihim. Tengok arahan yang ketiga, hendaklah kamu bertindak keras terhadap mereka. Wasdud ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qawli wal fi'li 'alal kufar wal munafiqin. Hendaklah kita keraskan, tegas dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita ke atas kafir dengan munafikin. Jangan lembek-lembek lah. Kita ni kalau kita lembek dengan dia, dia naik kepala. Itu bahasa kita. Mana kalau kita tak bertegas, dia berani lawan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, cerita dia kata apa? Anna yahudiyan radda ra'sa jariyatin baina hajarain. Orang Yahudi pukul kepala seorang budak perempuan dengan batu. Mana dia pak dengan batu kepala. Bila orang Islam lalu, budak ni masih lagi nyawa-nyawa ikan, kata orang, masih lagi boleh bercakap, tak mati lagi. Orang pun tanya, man fa'ala biki hadha? Siapa dia buatmu? Siapa dia buat? Oh, dia pun jawab, fulan. Dia sebutlah nama Yahudi. Hatta summiya al-Yahudi. Orang tanya, orang ni sebut nama Yahudi, dia pun betul, dia tu. Engkau dia kenal. Allahu akbar. Fa'utiya bihi. Maka ditangkap Yahudi itu, bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disiasat, ditanya, direman, sehingga dia mengaku dia buat. Sayalah buat. Faradda ra'sahu bil hijarah. Maka Nabi sallallahu jatuhkan hukuman pecah kepala dia dengan batu juga. Itu dia panggil hukuman qisas. Dalam Islam ni qisas makna balah balik. Hudud dia tak setimpal, hudud tak sama. Hudud orang minum arak sebab, orang curi potong tangan, kan? Pemuda yang berzina sebab, itu dia panggil hudud. Tapi kalau qisas, kita balas dia seperti apa yang dia buat. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Satu lagi hadis yang diriwayat oleh Anas juga, satu kumpulan daripada kabilah Uqlin. Uqlin ni, dia ni mari Madinah masuk Islam. Fajtawau al-Madinah. Maknanya tak sesuai dengan udara, jadi sakit. Maka Nabi SAW suruh dia pergi ke kandang unta zakat, unta sedekah. Nabi kata pergi minum air kencing unta dan susu unta. Ni cerita orang minum air kencing unta ni. Hari ni pergi Mekah, Tok Arak suruh minum air kencing unta. Dah. Beli susu unta 5 riyal sebotol, air kencing nyetai 20 ke Tok Arak. Minum buat kita, jangan kacau. Jadi hak popok ukai ni pun pergi minum kencing unta dengan minum susu
Sahu, sehat molek. Bila dia sehat, dia murtad, dia bunuh penggembala unta, dan dia tawan, rampas unta-unta, nuak balik. Bila Nabi kita dengar, Nabi kata kejar mereka, tangkap. Apabila ditangkap, dipotong tangan dan kaki dia silang. Dan dicongkel mata dia sebab dia congkel mata pengembala unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Hadis ini dalam Bukhari, maknanya Allah beritahu kepada kita waghluz, keras tindakan kepada orang-orang yang jahat. Kenapa kita buat baik dia suruh minum air, pergi bunuh buat apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ayat ini Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, jahidil kufar, nalah kamu lawan kafir. Lawan. Dalam hadis yang panjang daripada Abdullah Mas'ud, Nabi kata, ma min nabiyyin ba'athahu fi ummatin qabli. Tidak ada mana-mana nabi yang Allah Ta'ala bangkit beliau daripada aku, melainkan mereka itu ada hawariyun, ada teman rapat, kawan-kawan yang setia dengan dia. Ya'khuzuna bi sunnatihi, yang mengambil, beramal dengan sunnah ajaran Nabi. Kemudian tak lama, takhlufu min ba'dihim khuluf, mari pula orang-orang kemudian dia tak beramal lagi. Yaquluna ma la yaf'alun, kata hak tak buat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, mereka akan buat apa yang tidak disuruh. Ingat, Nabi kata tu orang dulu. Zaman kita ni ada ke tidak? Jawabnya ada. Buat yang tidak disuruh, tinggal yang disuruh, itu langgar yang dilarang. Maka Nabi kata apa? Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa dia lawan puak ni dengan tangan dia, itu tanda orang beriman. Siapa dia lawan dengan lidah dia, fahuwa mu'min. Siapa dia lawan kemungkaran dengan hati dia, fahuwa mu'min. Maknanya kita ni 3 tahap. Paling rendah darjat kita, tengok benda mungkar, wajib kita kena engkar dengan tangan, dengan hati kita. Kalau mampu, dengan lidah. Mampu dengan tangan. Sekurang-kurang dengan hati. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Siapa tak engkar benda mungkar dengan hati dia, tidak ada lagi iman pada waktu itu. Hadis rawahu Muslim. Baiklah para jemaah sekalian, akhir ayat ini Tuhan kata apa? Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Jadi orang kafir bila kita lawan dia, sama ada kita bunuh dia atau kita tawan dia, kalau lepas di dunia, wa ma'wahum jahannam, dan sebenarnya tempat mereka ialah neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maknanya kalau lepas dunia ni dia benar, tak ada kita tawan, tak ada apa, jangan lupa akhirat menunggu di hadapan. Inilah akidah kepercayaan kita. Maknanya kita orang Islam ni kalau kena zalim, kena seksa, kena hina, kena kena atas dunia ini, jangan lupa kita ada Allah yang akan mengambil tindakan di akhirat. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada ayat 74. Ayat ini mendedahkan perangai puak-puak tok munafik. Allahu Akbar. Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka, siapa dia mereka? Munafikin. Bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan sesuatu yang buruk terhadapmu. Allah. Sumpah lalu dia. Walaqad qalu kalimatal kufri. Padahal sesungguhnya mereka telah mengatakan perkataan kufur. Dia telah keluarkan perkataan kufur dia sebenarnya. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka pula menjadi kafir sesudah melahirkan Islam. Mula-mula dia mengaku Islam, lepas tu dia keluar kalimah kufur, dia jadi kafir. Wa hammu bima lam yanalu, serta mereka berazam untuk melakukan apa yang mereka tidak akan dapat mencapainya.
iaitulah berazam, bercita-cita, berangan-angan nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kerja puak kafir. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah bayangan teduh rumah dia bersama dengan beberapa orang Islam. Maknanya dekat tengah hari dah lah kan. Tengah hari dah tu. Tiba-tiba Nabi kata akan lalu kau ni seorang manusia yang mereka tengok kepada kamu dengan mata syaitan. Fa iza atakum fala tukallimu. Kalau dia mari mu jangan cakap dengan dia. Fajara rajulun azraq, mari laki-laki ni merah biru tu ada. Nabi panggil dia. Mai. Nabi cakap, "Kenapa kamu maki aku? Kenapa kamu kata kepada Islam, hina Islam, mung dengan beberapa kawanmu?" Nabi sebut nama. Fa zahabar rajul. Dia tidak dok, dia kata tak, kami tak kata apa pun. Kami tak komen apa. Dia sumpah. Fa zahabar rajulu fada'ahum fahalafu billah wa atazaru. Panggil. Bila Nabi tanya, sumpah dok. Fa anzalallahu azza wa jalla yauma yab'asuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'. Jadi puak-puak dia ni, kira apa? Duk kira nak bersumpah ya puak dia. Allahu akbar. Ada satu cerita lagi dalam riwayat tentang apa ni, cerita puak-puak ni lah, yang mengatakan di antaranya nama dia Al-Julas bin Suwaid. Tanda tuan, Al-Julas bin Suwaid ni dah lah dia tak pergi perang Tabuk. Dia ni pula termasuk di kalangan bapak munafikin yang duk main di Madinah. Jadi sebahagian daripada riwayat sebab nuzul lah juga kan. Dia duk ramai, dia mayat belakang Nabi. Tanda nama bapak munafik ni Al-Julas ibnu Suwaid. Jangan buh nama Tok Julah ni kan. Mari dia duduk belakang Nabi mayat, tapi waktu kuliah tak dengar. Kau ni kita rasa bimbang ni, ada setengah orang mari semaya, waktu orang ngajar lari tak mau dengar. Lepas tu duduk dakwa lah, semaya kali ngau ustaz kita, nasihat tak dengar kan. Lepas maya dia balik duduk di kelab geng dia, duduk buah, tak dengar Nabi ceramah. Julas ni ada anak saudara dia nama Umair bin Sa'ad. Tulis nama, siapa nak buat nama anak buat cucu, nama dia Umair bin Sa'ad. Anak saudara dia pera. Dia duduk buah, dia kata kalau Umair pun kata, Allah pak cik, kenapa tak dengar ceramah Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, kuliah kenapa tak dengar? Rugi. Kami dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang syurga neraka macam seolah-olah kita nampak depan mata kita ni. Pak cik dia jawab, kalau betul hak Muhammad kaya, pokok kami ni hak duduk di kelak ni lebih bodoh daripada dongki. Sedap ayatnya. Kalau betul hak Muhammad je tu, kami ni bodoh belaka ni. Umar bin Sa'ad menggigil. Tengok ni, budak kecil tapi iman mantap. Menggigil dia bangun. Pak cik. Celek mata dia ke pak saudara dia. Pak cik ni orang paling saya sayang sebab jaga saya. Tapi hari ni pak cik lah orang yang saya benci. Saya duduk di persimpangan jalan. Sama ada saya jadi pengkhianat, saya diamkan cerita ni, ataupun saya repot ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Julas bin Suwaid dengan penuh confident, yakin, Umar, mu budak, siapa nak percaya cakapmu? Pergi repot. Pergi repot. Umar pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi beberapa orang sahabat.
Nabi dia repot. Sahabat-sahabat Nabi terkejut. Ya Rasulullah, hadza tiflun, budak ni, ya Allah kau. Kelantan kata ya Allah kau. Maknanya boleh dengar, boleh percaya kau ni kanak-kanak ni. Al-Julah bin Suwaid solat belakang Nabi. Serba dia besar. Tak pernah sabar. Nabi pun, iyalah, Nabi mesyuarat belum turun wahyu. Nabi tak buat keputusan segera. Umar pun bangun di ujung masjid menangis. Dia berdoa, ya Rab, in kuntu sadiqan fasaddiqni. Allahu akbar. Ayat. Orang yang berdoa mari daripada lubuk hati, Allah hantar mari jawapan. Ya Rabbi, sekiranya laporan saya ini benar, maka tolonglah benarkan. Kalau saya bohong, maka bohongilah saya. Masya Allah. Tak ada keluar masjid, malaikat mari bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr. Nabi kata pergi panggil, jelas mari sini. Mari juga sengih ya Rasulullah. Maknanya kalau kita tak tunjuk mesra lah. Ya Rasulullah, ada masalah pun Nabi boleh saya bantu? Oh, ayat. Kata orang lembut gigi pada lidah. Ni Umar bagi tahu kamu sikit. Loh, budak ni. Tapi orang Arab dia sunat awal, jangan duduk kelentung kan. Kalau tempat kita sini, budak tak sunat lagi boleh percaya. Ayat Allah Taala turun ayat Quran, yahlifuna billahi ma qalu. Tu saya baca ayat dia kata jelas, mu dengan geng-gengmu taubat. Mana perang kerana munafik ini panjang tuan-tuan. Allahu akbar, takut kita dengar kan. Tengok dalam ayat. Mereka dalam sumpah, mereka berniat nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Dan tidaklah mereka mencaci dan mencela Islam, melainkan setelah Allah dan Rasulnya memberi kesenangan pada mereka dari limpah kurnianya. Kaya dah buat dia ni. Jadi lagu ni pula kan. Fa in yatubu yaku khairan lahum. Oleh itu jika mereka bertaubat, mereka akan beroleh kebaikan. Wa in yatawallaw yu'azzibhumullahu azaban aliman fid dunya wal akhirah. Dan jika mereka berpaling, tak mau taubat, dok jadi munafik juga, Allah akan menyeksa mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dunia pun mereka kena hukum, di akhirat lagi dahsyat. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Dan mereka tidak akan beroleh sesiapa pun di bumi ini yang menjadi pelindung dan juga yang menjadi penolong. Allahu akbar. Ayat ini mengajar kepada kita bahawa orang munafikin yang mari duduk buat kainah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah kaya. Tetapi kekayaan mereka itu hasil daripada Allah Ta'ala beri rezeki. Kan dia walaupun dia tak ada apa pun, Nabi beri. Kalau dia minta bagi. Tapi apa boleh buat? Mereka lupa dia kaya juga sebab Islam kan. Tapi tak apalah. Hak dunia ni kecil je. Tak usah duduk rasa kita pun, tak usah duduk rasa pelik lah. Kalau dunia lari daripada kita, kerana Allah kita kata biarkan. Tapi kalau dunia lari daripada kita sebab kita malah, kita kena celah. Ada juga orang ni dulu senang, sekarang ni susah sebab malah kerja. Tak boleh.
Zaman-zaman Covid mari ni kita baca berita-berita ada orang kena buang kerja sampai 1000 orang kena sekali buang. 400-500 orang, hak 45 orang tu jangan ceritalah kan. Kita kata sabarlah saudara, carilah pintu rezeki yang lain. Allah Taala akan beri kepada kita insya-Allah. Baik. Kita pergi kepada cerita yang pelik ni. Cerita ayat 75. Cerita munafikin tak bayar zakat. Ayat ni penting sangat ni. Cerita ni cerita munafikin. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan di antara mereka ada yang telah membuat janji kepada Allah dengan berkata, sesungguhnya jika Allah memberi kepada kami dari limpah kurnia-Nya rezeki, kalau Tuhan beri kita rezeki banyak, tentulah kami akan bersedekah, dan tentulah kami akan menjadi orang-orang yang saleh. Itu janji dia kan, janji dia. Maknanya kalau Tuhan beri rezeki kita, kita nak infak, nak bayar zakat, macam-macam nak kan, nak bayar zakat. Lepas tu apa jadi? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Kemudian setelah Allah memberikan pada mereka dari limpah kurnia-Nya, mereka bakhil dengan pemberian Allah itu, serta mereka membelakangkan janjinya, dan sememangnya mereka orang-orang yang sentiasa membelakangkan kebajikan. Tanda tuan-tuan, masyhur dalam cerita, masyhur dalam kitab-kitab tafsir. Dia kata ayat ini turun kepada seorang sahabat. Tanda dia sahabat ni turun kepada sahabat, nama dia Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib ni siapa? Sa'labah bin Hatib ni Al-Ansari Al-Badri, sahabat besar. Sahabat besar. Dia ni Ansari, orang Madinah, orang pernah pergi perang Badar kan, orang pergi perang Badar. Tiba-tiba ada orang buat riwayat mengatakan yang tak usah bayar zakat ni nama dia Sa'labah bin Hatib. Tanda tuan-tuan, pelajar-pelajar kita ambil perhatian besar. Kita dengar dalam radio ke dalam YouTube ke ada ustaz ceramah, bila mari bulan Ramadan dia kata, tuan-tuan ingat, orang tak bayar zakat ni nama dia Sa'labah bin Hatib. Kalau ada ustaz ceramah macam ni, tolong bisik-bisik dengan ustaz. Ustaz, ulama-ulama pengkaji sirah, ulama hadis mengatakan la yasihhu, cerita ini tidak sahih. Bagaimana kita nak tunjukkan kepada seorang sahabat, as-sahabi al-jalil, Ansari Badri, orang yang pernah pergi perang Badar, tiba-tiba dia mari boleh dia kata apa? Dia kata tak saya bayar zakat. Nak dengar cerita? Cerita ni cerita karut ni. Jangan percaya kan. Cerita ni dia panggil cerita tak betul. Tapi tak betul pun kita nak cerita lah, nak cerita dia panggil cerita barang tidak betul. Barang tidak betul. Kalau tidak pas kita jadi tak betul. Baik tidak. Kono-kononya. Nah, ni, kita start dengan kono-kononya. Sa'labah ni mari jumpa Nabi SAW. Dia kata, Rasulullah doakanlah biar dia ni kaya. Sebab apa nak kaya? Nak bayar zakat ni, nak bagi sedekah, infak. Sedap. Maka doa. Mula-mula boleh berapa ekor kambing. Lepas tu kambing dia pula cepat biak
beranak lalu kambing pun bobek bek. Hai. Tak apa dah pergi semaya Jumaat. Sebab sibuk dengan kambing. Ceritalah. Kan. Lepas tu lama-lama dia semaya Jumaat ya. Tak ada habis. Semaya Jumaat apa tak ada juga? Sudahlah. Tak mari sudah. Tak ada. Bila siapa masa cerita ni. Cerita karut ni, cerita tak sayang. Nabi pun hantar lagi orang ambil zakat. Gigi dia kata, tak boleh tengok orang kaya, tak boleh tengok orang senang sikit. Tengok orang senang, mari nak ambil jizyah, nak ambil cukah lalu. Sudahlah. Lepas tu tak lama dia mari nak bayar, Nabi kita tak terima dah zakat dia. Nabi wafat. Wah, panjang cerita dia ni. Dia pereka cerita ni, episod dia pandai, dia punya peluk cerita boleh buat. Bila Nabi mati, dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tak mau terima. Abu Bakar kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terima, tak kira aku nak terima. Jangan. Habis Abu Bakar dia pergi pula Sayyidina Umar. Pergi Sayyidina Umar. Umar kata Abu Bakar tak terima, tak kira aku nak terima. Habis sama-sama hidup lagi dia. Tak tahu banyak mana kambing ni. Boleh jadi 3 pada besar lah. Pergi zaman Sayyidina Utsman. Zaman Sayyidina Utsman apa tak terima juga, akhirnya dia mati di situ. Tulis pelajar-pelajar tanda. Wal haqiqa annama ruya an Sa'labah hadza ghairu sahih. Cerita Sa'labah ni tak sahih, jangan duk bawa. Apa kita nak cerita esok? Apa kita nak jumpa dengan Sa'labah ahli Badar yang punya kedudukan yang besar, sahabat Nabi esok di akhirat kita nak jumpa. Mu tuduh aku di atas mimbar, tuduh dalam radio, tuduh dalam ceramah, tuduh dalam YouTube padamu. Nak taubat macam mana? Ni masalah penceramah kita ni, masya-Allah. Hadanallahu wa iyyahum. Bila kita tegur, ada orang tegur, Ustaz, cerita Sa'labah tu tak sahih Ustaz. Dia kata mu tak habis mengaji lagi. Patutnya bila ada teguran, kita kajilah pula, tengok riwayat-riwayat yang ada. Bukalah kitab. Ana pun tahu kawan-kawan kita, penceramah-penceramah kita ni, dia kadang-kadang terlalu banyak, padat sangat jadual. Pagi sini, petang sini, malam sini. Ia menyebabkan mereka tak sempat nak murajaah kitab. Akhirnya dia ceramah mengikut apa dalam kepala dia. Memanglah kita sendiri, sebelum Allah Ta'ala beri mata ni, orang panggil cumi mata lah, tebal sikit. Kita pun bawa juga cerita ni, cerita Sa'labah ni. Sa'labah. Mari boleh puasa Sa'labah. Kan? Tapi bila kita dah dengar, kita pun boleh baca, boleh tengok. Dan sekarang dalam internet banyak boleh tengok maklumat-maklumat. Maka cukuplah. Ataupun kita tarik balik, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya kata dulu kepada Sa'labah itu tidak sahih. Sepatah ya. Tak hina kita. Kita mengaku kesilapan, kita hina kah? Tak hina. Tapi tak mau mengaku silap, itu masalah kita. Sama juga bila bawa mari pameran-pameran, setelah didedahkan bahawa CJ yang dipamerkan terpelesu, tak apa CJ pelesu pun, tujuan kita nak seorang cinta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata cinta Nabi tidak dibina di atas kepalsuan. Ingat baik. Orang tak bina cinta Nabi dengan palsu. Cinta hakiki ini cinta kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kita cinta kepada tubuh Nabi, tapi oleh kerana kita tak sempat jumpa, kita berimanlah kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mempertahankan hujah yang dibawa. Kita mempertahankan peribadi Nabi apabila Nabi dihina. Itu kerja kita. Bukan kerja kita buat mari artifak dengan siji-siji pelesu. Bukan itu kerja. Baiklah. Setelah kita bincang tentang masalah ini, masalah apa? Masalah cerita Sa'labah bin Hatib ini tidak sahih, maka kata di Ad-Dhahhak. Tulis ni pelajar. Qala Ad-Dhahhak, ulama tafsir, innal ayata nazalat fi rijalin minal munafiqin.
ayat ini turun kepada beberapa orang di kalangan munafikin. Nama dia Nabtal bin Al-Haris, tulis nama ni. Nabtal bin Al-Haris, Jad bin Qais. Berapa kali dah kita dengar nama ni, Jad bin Qais ni. Wa Muta'ib bin Qushair. Wa Muta'ib bin Qushair. Qala Al-Qurtubi, Qurtubi ni ulama tafsir kata apa? Wa hadha ashbah binuzulil ayah fihim. Ayat ini jelaslah dengan cerita dia ni menasabah logik kan. Jadi tapi dalam ayat ni Tuhan kata, dia kata apa ni, fa'aqabahum nifaqan, diikuti dengan munafik. Jadi kata ulama tafsir bahawa mereka ni dulunya biasa-biasa ya, tapi bila dia senang jadi kuat munafik dia, wal iazubillah. Baiklah, yang kita naknya apa dia, nak membatalkan kata-kata riwayat yang mengatakan ayat ini turun kepada Sa'labah. Ada sebuah kitab besar gini, dia tulis Sa'labah bin Hatib As-Sahabi Al-Badri Al-Muftara alaih. Sa'labah bin Hatib seorang sahabat yang difitnah dengan cerita karut ni. Banyak besar kitab ni, dengan takhrij hadisnya, dengan penjelasan-penjelasan. Jadi kita yakinlah bahawa berita ini tidak betul. Manakala ada kita sahabat-sahabat kita pendakwah yang tersalah, ataupun kita sendiri, kalau anak sendiri salah sebut cerita ni, saya tarik balik bahawa cerita tak betul. Pendakwah-pendakwah lain pun marilah kita betulkan kepada masyarakat cerita yang tak betul. Kita bercakap, kita tarik balik, kita minta maaf dan kita istighfar kerana menuduh seorang sahabat begitu rupa sekali. Baik, kita pergi kepada ayat yang keserunya. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. فَأَعْقَبَهُمْ إِلَى يَوْمِ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Akibatnya Allah Ta'ala menimbulkan perasaan munafik dalam hati mereka berkekalan. Munafik ada dah bila lagi kaya, lagi sombong, lagi mau lawan, Allah Ta'ala cok atas hati dia, munafik dia berkekalan sampai dia mati. Hinggalah masa mereka menemui Allah. Maknanya tak ada harapan adalah dia nak kembali yutan kepada Islam, sebab mereka telah bertambah kekufuran Allah. Sebab apa? Kerana mereka telah memungkiri apa yang mereka janjikan kepada Allah. Dia janji kalau dia kaya nak bayar zakat, tiba-tiba bila orang hantar pegawai zakat mari suruh kira dia punya kambing, dia marah pula. Dia kata, mu ni bahasa jenis tak mengenang budi, ya, tak boleh tengok orang senang, mari nak kutip cukai. Allahu Akbar. Dan juga kerana mereka sentiasa berdusta. Wak kapi ni kerja gitulah dia tu. Allahu Akbar. Dusta, belawak. Orang Kelantan kata dusta ni, orang Kelantan kata belawak. Sedap Kelantan lagi. Kan dia wis putih belawak tak. Baiklah. Hei munafiqin dan orang-orang yang seangkatan dengannya, jangan lupa siapakah Allah yang kamu tipu itu. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah sentiasa mengetahui akan apa yang mereka rahsiakan serta apa yang mereka bisik-bisikkan, dan bahawasanya Allah amat mengetahui akan perkara yang gaib.
Jadi kalau kita tahu ni, para jemaah sekalian, jangan kita berani-berani untuk coba-coba nak menipu, tuan-tuan dan pelajar sekalian, tanda menipu. Semua jenis menipu tu dosa belaka. Tipu orang ke, tipu hayawan pun kita kata tak baik. Apalagi kalau tuan, pak ustaz, pak kiai, pak lebay menipu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi dahsyat. Karena nak jual barang-barang, kita sanggup menjadikan barang itu daripada Nabi. Tak kiralah Nabi kita ke Nabi Nuh ke. Tak, karena nak jual barang. Sanggup mencari sijil-sijil palsu. Kerana nak letak benda, nak suruh orang percaya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah kita sambung masih lagi di dalam sekup pendedahan kejahatan munafikin dalam ayat 79 dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.